Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lorinda Channel kerana telah memberi saya peluang untuk berkongsi cerita dalam segmen Cerita Seram Jumaat. Sebelum itu saya memohon maaf sekiranya durasi video ini agak panjang dan saya cuba seraya upaya untuk memendekkannya, dan saya juga memohon maaf sekiranya kedudukan kamera dari saya ni agak dekat, kerana saya ingin anda fokus kepada cerita saya, dan saya berharap anda tidak berganjak daripada tempat duduk anda dan menumpukan sepenuh perhatian kepada penceritaan saya. Saya ringkaskan ya, untuk pengetahuan semua ya, suami saya merupakan seorang penjawat awam, dan untuk pengetahuan juga sebagai seorang penjawat awam, suami saya sering diarah berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain lah, dan dalam lebih kurang selang 6-7 tahun begitu kami akan diarahkan berpindah. Dan dalam masa tempoh kami berkahwin ni 20 tahun, sudah hampir 4 atau 5 kali kami berpindah ya. Dan setiap tempat yang diarahkan mempunyai kisah-kisah dia tersendiri. Tetapi yang saya ingin ceritakan hari ini ialah kali ketiga encik suami saya diarah berpindah, dan kebetulan tempat yang kami diarahkan pindah itu adalah ke tempat daerah dia sendiri. Kebetulan ketika itu jarak di antara kampung dia untuk sampai ke ofis adalah agak jauh, jadi kami mengambil keputusan untuk tinggal saja di rumah kerajaan yang telah disediakan ketika itulah. Dan masa itu kebanyakan rumah kerajaan dah penuh sebab dia kawasannya kecil, tak banyak pilihan. Rumah kerajaan pun kebanyakan penuh dan agak teruk lah masa tu, sebelum adanya kuartus baru. So kami dapatlah satu tempat ni, dia berdekatan dengan sungai, dan di belakang dia pula ada apa nama tu, pondok Cisco kalau tak silap. So masa kami dapat kuartus tu, kami sebenarnya agak keberatan ya, terutama saya ya, sebab saya memang rasa pelik lah, sebabnya kuartus tu kita mula buka saja pintu tu, tak sampai separuh dia dah terlanggar segala macam perabot yang ada di dalam rumah tu. Saya pun jadi hairan. So saya tanya kepada encik suami, kenapa kuartus ni penuh barang, macam tak terurus, macam berhabuk. So dalam kepala saya ni, saya dah rasa macam semak lah, sebab barang kami banyak, macam mana kami nak masukkan barang kami kalau di dalam rumah tu sendiri dah penuh. So saya sangat-sangat stres lah waktu tu. So encik suami saya kata, tak apa, kita keluarkan barang-barang yang ada dalam rumah ni, dan kita bersihkan, minta tolong saudara-saudara dia lah, adik-beradik dia, anak saudara. Okeylah, kita pun terus membersihkan rumah tu. So bila dah selesai membersih, kita keluarkan barang-barang lama. Tapi untuk pengetahuan semua ya, pertama kali saya melihat dalam rumah tu, saya melihat bermacam-macam mentera yang dilekat pada dinding rumah tersebut ya. Saya jadi sangat macam hairan lah, tapi saya buat tak tahu. Maklumlah kita ni tak berapa nak tahu sangat kan, sebab saya ni pun convert, masuk Islam. So saya bagi tahu encik suami saya, kenapa rumah ni banyak sangat yang mentera dia, ada gambar gajah dengan tulisan Jawi, dengan tulisan Thailand, dengan tulisan Cina, dalam tulisan India pun ada. Dia ada gambar gajah, ada gambar monyet macam tu. Dia dilekat di belakang pintu bilik, lebih kurang macam tu lah. Kedudukan tu masih saya ingat lah. Pintu rumah tu yang kita, pintu masuk rumah tu sendiri pun ada beberapa juga. Suami saya kata jangan sentuh, dia kata benda ni, dia kata perlu dilupus secara
cara lain, dia cakap macam. So saya biarkanlah encik suami saya uruskan benda tu kan, sebab saya yang penting rumah tu dikosongkan. Kalau korang lihat masa tu memang penuh, dia sampai sampai bertingkat-tingkat dia punya sofa dilonggok, dia punya katil dilonggok, almari, semua benda lah. Ada yang burung mati dekat dalam, tikus, macam-macam benda lah dijumpa saya. So saya tanyalah encik suami saya, dah berapa lama dah rumah ni tak diguna. Dia cakap dia tak pasti juga, sebab rumah ni macam tak ada orang duduk lepas digunakan orang yang sebelum tu. Dah berapa tahun ditinggalkan macam tu. Sebab kami tak ada pilihan, rumah tu cuma satu-satunya yang kosong lah yang boleh kami guna. Bila kami dah bersihkan one day petang tu, dah clear semua, saya pun mula memasang tirai, memasang kain tingkap. Setiap bilik tu saya pasang. Dalam pukul 6 lebih macam tu, suami saya kata saya nak balik rumah mak saya dulu. Dia cakap macam tu lah, sebab kita tak ada makanan sekarang ni. Saya nak bawa sedikit makanan untuk kita makan malam nanti. Kebetulan saya dan anak saya tinggal di rumah lah. Masa tu saya tak kisah, sebab saya tak fikir apa-apa guys. Saya jenis orang yang tak nak fikir apa-apa pun yang berlaku sekeliling saya ni. Dalam pukul 6, dia dekat-dekat 6 maghrib lah, encik suami saya ni dia balik rumah dia sendiri. Dia driving tu lebih kurang 20 minit lah daripada rumah yang kami nak tinggal ni. So masa tu bila dia dah keluar dalam pukul 6 dekat-dekat maghrib tu kan, saya sibuk ni, masih sibuk memasang kain langsir. Anak saya ketika tu umur dia lebih kurang 4 tahun macam tu ya. Jadi saya tak pedulilah dengan anak saya ni. Dia main seorang, tepi saya saja. Suasana dekat situ memang senyap, memang sunyi malam waktu maghrib macam tu. Suddenly tiba-tiba saya dengar orang bercakap dekat luar. Saya dengar orang bercakap tu, memang dia kecoh sangat guys. Memang dia macam besar sangat suara tu, sampai saya hairan, siapa pula yang lagu tepi rumah saya ni, saya cakap. Sebab saya tak dengar ni, tak saya agak-agak mungkin ada orang lalu. So masa tu saya cubalah buka kain sikit, saya tengok dekat luar tak ada orang. So saya tutup balik, saya sambung balik kerja saya. Saya tengok jam dekat pukul 7 macam tu, ada lagi bunyi. Lepas tu saya tengok keluar guys. Bila saya tengok keluar tu, saya agak confused. Kedudukan tingkap saya tu menghadap jalan ke menghadap rumah orang. So saya tengok, bila saya tengok tu, saya nampak lah ada someone dekat satu bangunan belakang bilik saya ni. Saya heran, apa orang tu buat cakap besar-besar. Lepas tu saya berfikirlah, saya nampak asap-asap je kan, asap-asap. Lepas tu saya nampak orang tu bukan lelaki guys, tapi suara yang saya dengar tu adalah suara lelaki. Bila saya tengok orang tu, dia berbaju kebaya kain batik. Yang saya pelik, saya merenung muka dia guys, tapi saya langsung tak nampak. Sebab saya nampak cuma asap-asap ya. Dia macam orang merokok lah. Tapi saya heran, apa orang tua tu buat dekat situ. Saya tak ingat pun benda gaib ni semua kan, sebab dia macam tak logik. Lepas tu saya tak heran lah, saya pasang balik saya punya ni. Saya masih dalam memasang dawai untuk kain langsir tu. Saya pasang. Saya dengar lagi dia bercakap besar-besar, suara dia dekat belakang. Sebab bilik saya bertentangan dengan tempat dia berdiri tu. Tak jauh dari sebelah jalan lah, bertentangan jalan lah bangunan Cisco tu. Saya ingat itu rumah orang mula tu. Sebab tu saya tak hairan. Lepas tu saya rasa pelik. Saya punya badan ni bulu roma saya mula naik sendiri. Saya rasa macam apa benda yang saya tengok tadi tu. Saya tak puas hati guys. Kali ketiga saya buka lagi langsir, still ada dekat situ. Saya rasa macam dia pun tengah tengok saya masa tu.
Saya jadi macam, kita orang macam buat eye contact tau. Mula yang pertama tadi saya tak nampak muka, yang kedua tu saya cuma nampak mata dia guys. Yang lain dia macam berasap tau. Kita orang macam, dia macam tahu saya tengah tengok dia waktu tu lah. So saya perlahan, saya tak buka kain tu besar, saya cuma buka macam ni, kecil je kan, lebih kurang macam ni je kan. Saya tengok lama, saya perhati apa bangunan dekat belakang bilik saya ni. Macam tu saya tengah fikir lah, sambil saya fikir. Bila saya tengok dia pandang saya pandang dia, waktu tu saya dah rasa lain macam. Saya memang tiba-tiba ingat, kenapa orang tua tu ada dekat situ? Kenapa dia, siapa dengan dia cakap malam-malam macam ni, maghrib? Saya terfikir macam tu. Saya rasa macam nak menggeletar tau badan ni. Tapi bila saya ingat anak saya cuba kontrol lah semua ketakutan dalam badan saya ni. Dia dah rasa macam, dah macam nak panik saya ni. Dah tahap rasa nak menjerit tau. Saya capai saya punya handphone, saya message husband saya. Tambah-tambah lagi teruk sangat line dekat kampung husband saya tu. Sampai message pun tak boleh dihantar lah. Sudah saya ingat dekat situ, ini memang ada sesuatu yang pelik lah sini, saya cakap dalam hati saya lah. Lepas tu saya tengok, saya ingat lagi baju kebaya yang dia guna, baju kebaya putih. Kain yang dia guna pula kain sarung yang ala-ala Indonesia tu, yang coklat tu, coklat kuning. Dia macam ada garis-garis corak-corak Indonesia punya corak. Saya macam tak boleh nak fikir apa masa tu guys. Saya memang macam teringat mentera dalam rumah, teringat benda yang melekat-lekat dekat rumah tu. Memang saya sangat panik masa tu. Saya rasa macam benda dah nak datang dekat saya masa tu kan. Sebab mungkin saya dah diserang panik satu hal, ataupun gangguan tu dia dah tahu saya nampak dia. So mungkin dia ada ajak something lah nak mendekatkan saya masa tu. Saya seriously, saya hampir pengsan masa tu. Saya macam, sebab bila saya ingat anak saya, kalau saya tak ingat anak saya masa tu, memang saya pengsan guys. Sebab saya dah rasa macam sejuk satu badan. Dia, benda tu, bila saya nampak mata dia pun pandang saya. Mula tu yang saya nampak berasap-asap, dia macam ni tau. Dia macam orang kata letak dia punya tangan macam ni, dia berdiri dekat tiang, dekat pagar pintu tu. Tak lama lepas tu, nasib baik guys, tak lama lepas tu husband saya sampai. So saya dalam keadaan panik ni, saya tanya husband saya, saya bagi tahu dia, abang, rumah siapa dekat belakang bilik ni? Saya tanya dia, sebab saya tak tahu environment quarters tu, dia punya sekeliling macam mana, saya tak pasti sangat. Encik suami memang tahulah, sebab dia memang lahir dekat situ kan. Dia cakap, mana ada rumah dekat belakang tu, yang tu ada bangunan Cisco. Dia cakap tempat orang tengok elektrik semua kalau ada short ke apa, dia cakap macam tu. So saya nampak orang tadi, saya beritahu dia macam tu, saya nampak orang. Mana ada orang dekat situ, dia cakap macam tu. Sebab dia cakap sekarang ini pintu pagar dekat situ berkunci. Dia cakap dia lalu tadi, dia nampak pagar situ berkunci dengan kunci berantai tu. Dia cakap tak ada orang, dia cakap dekat saya macam tu. Saya jadi macam terus lemas semangat tau. Otak saya ni dah tak boleh tak boleh nak berfikir lagi. Saya beritahu dia, saya ada nampak something tadi. Saya nampak perempuan tua, dia guna soket, dia guna baju kebaya warna putih. Saya cakap kali kedua saya tak nampak muka, kali ketiga saya nampak dia tengok saya. Saya cakap macam tu, sudah, suami saya cakap. Terus suami saya, dia bawa saya dan anak saya ni solat.
sebab mungkin dia tahulah tapi dia tak nak bagi tahu apa yang terjadi. So sampai ke hari ni saya selalu fikir ya, siapa yang saya tengok tu. Saya jadi sangat takut. Saya jadi tak tentu arah. Benda-benda yang datang mengganggu saya tu macam dia muncul macam tu. Masa saya dah nampak orang tu pun dah nampak saya, tiba-tiba macam-macam benda yang ada kat sekeliling saya tu, saya macam dicuit macam tu, dicuit macam ni. Sebab tu saya rasa sangat panik. Nasib baik juga suami saya sampai tak lama lepas tu saya bagi tahu dia jangan bagi tahu saya apa-apa tentang rumah tu, sebab saya tak nak tahu, sebab saya memang dah takut sangat dah. Sampai ke hari ni memang saya tak nak tahu pun apa yang ada, benda apa yang ada dalam rumah tu guys. Saya rasa mungkin setakat itu sajalah perkongsian saya ya. Saya nak explain secara cepat pun susah juga. Saya cuba sedaya upaya. Okeylah. Ini pun dah agak lama. Semoga anda semua dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum all. Bye.